tidak ada hukum fizik yang boleh mewujudkan yang tidak ada berada. 0 plus 0 plus 0 plus 0 tidak mungkin jadi satu. Oleh sebab itu dia sudah hampir untuk menemui Tuhannya. Dia mengharapkan dia menang Nobel Prize seperti Penzias Wilson. Dan Penzias Wilson mengatakan Tuhan tidak ada. Dan untuk dapat Nobel Prize mesti orang yang tidak percaya bertuhan. Saintis Malaysia yang bercita-cita untuk dapatkan Nobel Prize bersedia untuk tolak Tuhan. Sebab buktinya Stephen Hawking yang dia tidak percaya Tuhan sepenuhnya, tapi dia kata mesti ada Tuhan. Dia ditolak daripada menang Nobel Prize. Akhirnya dia katakan there is no God. Akhir sekali orang ini mengatakan there is no God. Dan sayang sekali tuan-tuan, apalah yu'minun. Allah perlihatkan keagungan ciptaan langit dan bumi, tetapi sayang mereka tidak percaya bertuhan. Dan akhir sekali dia menulis buku yang terakhir sebelum mati. Dia menulis The Grand Design. Tuan-tuan barangkali dah baca buku ni, buku yang sangat laris di dunia. Barangkali buku yang paling laris di dunia ialah buku ini. Dan dia mengatakan there is no God. Alangkah malangnya saintis yang mengkaji tentang alam semesta berakhir dengan there is no God. Sedangkan kita umat Islam melihat keagungan ciptaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, kita lihat Isra Mi'raj Rasulullah seolah-olah untuk melihat kepada kita bahawa satu masa manusia juga akan merokai alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sirrad fa'zuru kayfa haq. Thumma Allah yunshitun nashatal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, berjalanlah, mengembaralah pada muka bumi. Mengembaralah pada muka bumi. Dan lihatlah bagaimana Allah ciptakan ciptanya. Kemudian Allah akan menghidupkan, membangkitkan kehidupan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat ini cukup indah tuan-tuan. Mukjizat kalimah. Orang Arab tidak pernah terfikir untuk menyebut Qul siru fil ardh. Orang Arab tidak pernah terfikir untuk mengatakan Qul si fil ardh sebab bukan bahasa mereka. Mereka kalau bercakap mereka katakan Qul siru ala ardi. Berjalanlah di atas muka bumi. Mereka tak pernah terfikir untuk sebut Qul siru fil ardi. Zarah fi itu tuan-tuan sangat luas. Dia boleh ala di atas bumi, di atas udara, di bawah laut, bahkan dalam bumi. Qul siru fil ardi menggambarkan apakah yang berlaku akan datang. Mukjizat ilahi kita sekarang telah berjalan sampai ke langit. Qul siru. Dan Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, ya ma'sal jin wa ins in istatab an tanfudu min aqtaris samar fanfudu la tanfudu illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin manusia, sekiranya kamu mampu untuk tembusi sempadan langit dan bumi, tembusilah. Dan kamu tidak boleh tembusi kecuali dengan sultan, dengan kekuatan, mukjizat ataupun saintifik barangkali. Hari ini manusia telah menguasai dunia. Dan Allah menggambarkan manusia akan sampai ke langit. Dalam ayat yang lain, Al-Kabut umpamanya, wa ma antum bimu'jizin fil ardi wala fis sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa nasir. Dan kamu tidak boleh lari pada Allah. Kamu tidak boleh melemahkan Allah sama ada di langit ataupun di bumi. Dan kamu tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain daripada Allah. Allah menggambarkan manusia tak boleh lari ke langit ke bumi. Menggambarkan satu masa manusia boleh naik ke langit. Dan tuan-tuan, kita lihat hari ini manusia telah menaiki langit. Kita berbincang di surau, boleh tak manusia naik ke langit? Orang lain buat rumah ke langit. ISS. Mereka berputar mengelilingi dunia. Mereka ada maklumat. Dan alam semesta, mereka telah mengetahui sebahagian daripada planet kita ataupun sebahagian daripada solar system kita. Daripada bawah mereka ada teropong dan mereka adalah pengkaji, kita adalah user. Allah suruh kita Qul sirban. Yang melakukannya adalah orang lain. Yang melakukan bukan kita. Kita hanyalah pemerhati. Orang lain yang mencipta teknologi dan kita hanyalah pemerhati. Dan Allah mengatakan inna zayyana sama dunia bizinatin kawakib. Dan kami hiaskan langit dunia dengan planet-planet. Planet-planet ini langit dunia. Langit pertama entah di mana. Dan bintang-bintang juga masih langit dunia. Ini masih langit dunia, tuan-tuan. Bintang-bintang cakrawala, galaksi masih langit dunia. Walaqad zayyana sama dunia bimasabih.
Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami hias langit dunia dengan bintang-bintang. Bintang ini langit dunia. Kita bayangkan itu tuan. Satu titik itu satu bintang. Satu titik itu satu bintang. Manusia dan bintang kita yang paling dekat ialah matahari. Cahaya bergerak 300,000 km per second. Dalam satu saat, dia bergerak 300,000 km. Untuk sampai pada hujung ke hujung, dia ambil masa 1 juta tahun. Cahaya bergerak. Ini baru satu galaksi, sedangkan langit dunia kita ada bilion galaksi seperti ini. Dan jawapannya subhanallah. Kalau kita mengembara dengan hajur cahaya, kita tak sampai satu galaksi pun. Jangankan nak pergi ke atas, ke langit ke-7. Saya dengar ada ustaz mengatakan Rasulullah pergi dengan laju cahaya. Tak benar. Kalau laju cahaya tak lepas ini. Rasulullah dinaikkan Mi'raj dengan mukjizat. Tak boleh lagi kita ukur dengan sebarang parameter saintifik. Dan tuan-tuan, ini mereka sedang mengkaji sekarang. Dan Allah mengatakan yang mengkaji ini bukan Islam. Yang mengkaji langit ini ialah orang kafir. Dalam ayat surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda ratqa wa taqulna wajadna min al-makrashin hayyin afala yu'minun. Apakah orang kafir tidak melihat bahawa langit dan bumi ini asalnya satu? Lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan setiap yang hidup daripada air. Apalah yu'minun. Kenapakah mereka tidak beriman? Allah mengatakan yang mengkaji langit bumi ialah orang kafir. Khitab kepada orang kafir. Dan yang melihat langit ialah Hubble. Edwin Hubble namanya. Dia mencipta satu teleskop yang terbesar pada masanya, tahun 1939. Dan buat pertama dia dapat lihat galaksi. Ini juga bukan Islam. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda ratqa. Dan apakah orang kafir tidak melihat bahawa langit dan bumi adalah satu? Benar-benar dua orang ini mereka dapat membuktikan bahawa langit dan bumi asalnya satu paduan. Dua orang ini. Namanya Penzias Wilson. Dan dia menang Nobel Prize tahun 78. Ketika kita masih jadi siswa dulu, diperkenalkan inilah saintis terbaik dunia. Dan mereka menemui bahawa langit dan bumi adalah satu asalnya. Dan terpisah kemudiannya. Sebagaimana Allah sebut. Tetapi apabila mereka menang Nobel Prize, mereka mengatakan Tuhan tidak wujud. Mereka kata Tuhan tidak wujud. Sebagaimana yang Allah sebut. Apalah yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Sedangkan mereka melihat keagungan Allah. Allah perlihatkan pada Rasulnya ketika malam Isra Mi'raj. Liyuriyahu min ayatina. Supaya kami perlihatkan ayat-ayat keagungan kami. Tapi sayang, mereka mengkaji langit. Tapi mereka tidak beriman. Dan kurikulum inilah yang kita ajar pada pelajar kita di seluruh universiti. Kita bagi azan. Waktu tak azan. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqa. Apakah orang kafir tidak melihat langit dan bumi asalnya satu? Yang melihat ialah Penzias Wilson. Yang melihat ialah Roger Penrose. Kita belajar semuanya. Yang dia, masa kita belajar dulu, semua yang dia tulis kita belajar. Yang Stephen Hawking tulis kita belajar. Dia mencari asal-usul alam semesta. Dan dia melihat langit yang sangat luas terbentang. Dia kaji, dia melihat bahawa dengan kajiannya bahawa asalnya alam yang sedang langit yang sedang berkembang asalnya dia kucuk. Dan seluruhnya tidak ada, asalnya tidak ada. Kemudian ada, dan bagaimanakah daripada tidak ada kepada ada. Oleh sebab itu dia sampai hampir menemui Tuhan. Dia sudah hampir menemui Tuhan sebab tidak ada yang daripada ada, tidak ada kepada ada. Tidak ada hukum fizik yang boleh mewujudkan yang tidak ada kepada ada. 0 plus 0 plus 0 plus 0 tidak mungkin jadi satu. Oleh sebab itu dia sudah hampir untuk menemui Tuhannya. Dia mengharapkan dia menang Nobel Prize seperti Penzias Wilson. Dan Penzias Wilson mengatakan Tuhan tidak ada. Dan untuk dapat Nobel Prize mesti orang yang tidak percaya bertuhan. Saintis Malaysia yang bercita-cita untuk dapatkan Nobel Prize bersedia untuk tolak Tuhan. Sebab buktinya Stephen Hawking yang dia tidak percaya Tuhan sepenuhnya, tapi dia kata mesti ada Tuhan. Dia ditolak daripada menang Nobel Prize.
Akhirnya dia katakan, there is no God. Akhir sekali, orang ini mengatakan, there is no God. Dan sayang sekali tuan-tuan, apalah yu'minun. Allah perlihatkan keagungan ciptaan langit dan bumi. Tetapi sayang, mereka tidak percaya Tuhan. Dan akhir sekali, dia menulis buku yang terakhir sebelum mati. Dia menulis The Grand Design. Tuan-tuan berkali dah baca buku ni, buku yang sangat laris di dunia. Barangkali buku yang paling laris di dunia adalah buku ini. Dan dia mengatakan, there is no God. Alangkah malangnya, saintis yang mengkaji tentang alam semesta berakhir dengan there is no God. Sedangkan kita umat Islam melihat keagungan ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa anta benar. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, tidak berlaku hari kiamat sehinggalah kamu akan melihat satu perkara yang sangat besar berlaku. Hatta tara umuran azaman lam takunu tarunaha wa lam tuhdisu biha anfusukum. Perkara yang kamu tak pernah sebut, perkara yang tak kamu fikir akan berlaku sebelum berlaku hari kiamat. Barangkali kita lihat manusia meneroka langkah angkasa, perkara yang tidak pernah kita fikirkan. Manusia berjalan di angkasa, perkara yang besar yang tidak kita terfikirkan Rasulullah. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga berlaku perkara yang besar seperti ini. Dan mereka mengadakan di International ISS. Mereka buat di sini, mereka duduk berbulan-bulan di sini. Mereka berehat di sini. Dan kita berbincang, apakah manusia boleh naik ke langit? Orang buat rumah di langit. Dia telah gezek seluruh langit kita. Kita duduk di bawah langit kita, kita bukan punya. Bukan kita yang punya. Semua negara besar yang punya. Sebab mereka yang telah gezek di atas kepala kita. Itulah bezanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Dan tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah mereka pusing dunia. Mereka tahu apa semua maklumat di atas muka bumi. Kuasai langit dan kuasai bumi. Dan Allah membawa Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj, supaya kita ambil iktibar bahawa kita lah sepatutnya menerokai alam Allah yang Allah sebut Qul Sirral. Tetapi sayang orang lain yang melakukannya. Dan kita lihat China buat rumah yang lebih besar. Ini seluruh dunia, tuan-tuan. Seluruh dunia berpadu membina ISS. Seluruh dunia. Tiba-tiba China membuat rumah tanpa ada paduan dan tidak ada bantuan daripada negara lain. Seorang-seorang China buat. Jauh lebih besar. Daripada hujung ke hujung 1 kilometer. Dan mereka sedang berpesta di atas langit. Tuan-tuan, sekarang perkara besar telah berlaku di ISS. Sekarang telah buka untuk siapa yang untuk melancong ke sana seminggu. Dan bayarannya sangat mahal dan diambil peluang oleh orang Jepun. Jepun ini menjadi orang pertama melancong ke ISS. ISS itu telah lama, tuan-tuan. Dan akhirnya sekali telah dibuatkan tempat pelancongan. Kamu akan melihat perkara yang besar akan berlaku. Dan namanya adalah Yusaku Maezawa yang telah mengembara ke langit. Dan melihat bagaimanakah gambar di bawah. Dia ambil gambar di bawah. Dan dia sebut satu dua tempat yang sangat cantik daripada atas. Tempat itulah Mekah dan Madinah. Ini Mekah yang diambil. Bersinar sampai ke langit. Dan dia kata tak boleh mistik. Dia setiap kali dia pusing 15 kali sehari pusingan. Tak pernah dia mistik, tak pernah dia yang lain bandar besar tapi tidak sebagai ini, tak indah. Dia turun ke bumi, dia kata bandar ini benda apakah? Ini Mekah. Cantik. Dia yang ambil. Dan dia ambil gambar Madinah. Daripada langit kelihatan putih. Dan Mekah sangat cantik. Seolah-olah ada cahaya yang menuju ke langit, kata Jepun tadi. Dia ambil Kuala Lumpur, tak secantik Mekah. Ini Kuala Lumpur. Dia telah bagi gambar dia ambil daripada langit. Dan tuan-tuan, tidak berlaku hari kiamat sehingga berlaku perkara yang besar. China telah cipta artificial moon. Bulan tiruan. Dia letak atas bandar dia dan bulan tak bergerak di atas bandar dia. Maksudnya bumi dan bulan bergerak sama laju. Perkara yang besar berlaku, mereka sudah ciptakan matahari. Ini sangat bahaya sebab dia menggunakan tenaga nuklear yang boleh menyebabkan gempa bumi. Dia membakar nuklear, tuan-tuan, untuk cipta matahari baru. Dan China telah buat. Dan dia ada matahari. Sama ada berjaya atau tidak, dia bakar nuklear yang sangat bahaya.
merosakkan seluruh kehidupan semua kaum bumi. Tapi China nak tunjukkan bahawa dia adalah superpower dalam teknologi. Dan apakah ini menuju kepada space war? Yang kita lihat kajian mereka di barat tidak menunjuk kepada keagungan ilahi. Dan lebih malang, Stephen Hawking mengatakan there is no God. Dan dia telah mati. Sekarang dia telah bertemu dengan Tuhannya. Dan kita umat Islam, tuan-tuan, kajian angkasa sebagaimana yang Allah mengatakan dan dia perlihatkan ayat-ayat tanda langit dan buminya. Kita melihat ini dengan penuh keagungan ilahi. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, inna fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil anhar la ayatin lil albab. Alladzina yazkurullaha kama huwa qadama ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itulah falsafah umat Islam yang harus berbeza dengan mereka. Mereka berakhir dengan dari sinagot. Kita berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Oleh sebab itu seluruh kurikulum di UPM, UKM, UM mesti kita semak kembali. Sebab rupa-rupanya silabus yang kita pelajari di mesti mengikut tradisi ini berakhir dengan there is no God. Sedangkan umat Islam harus berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Dan ya Allah, tidaklah Dikau ciptakan ini sia-sia. Jauhlah kami dari azab neraka. Dan matlamat sains teknologi Islam ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sebab Allah mengatakan dalam tiada langit dan bumi, perubahan siang dan malam terdapat tanda bagi mereka yang bersifat ulul albab. Yang kita nak bina pelajar kita ulul albab. Yang harus kita belajar dengan mereka. Buku mereka setebal ini, tuan-tuan, tak ada nama Allah sedikit pun. Yang kita belajar di barat setebal itu, tak ada. Kalau kita ibarat sebuah bangunan yang cantik, kita tak pernah iktiraf siapakah arkiteknya. Itulah sistem yang kita ada. Itu sebab kita gagal bina manusia. Kita telah mengambil sistem yang salah. Sekarang kita kembali kepada sistem kita. Dan sistem kita ialah melihat keagungan kita di lahir. Allah menyatakan dalam surah Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tusabbihul samawati wa ma fihin, dan bertasbih pada seluruh langit yang tujuh dan bumi, dan di antara langit dan bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu hamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu pun langit dan bumi kecuali bertasbih kepada Allah. Matahari bergerak dengan cantik, bulan bintang sebab dia sedang bertasbih. Tapi barat mengatakan law of nature. Di barat mengatakan law of nature. Ini keluarnya dari God. Sistem pendidikan kita di universiti, semua universiti Malaysia berakhir dengan there is no God. Kita negara umat Islam sepatutnya kita berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa ta'ala. Inilah yang menjadi tugas utama para pendidik. Dan mereka mengatakan ini law of nature. Law of nature. Sedangkan kita umat Islam mengatakan inilah sunnatullah. Mereka bertasbih. Alam semesta sedang bertasbih. Langit sedang bertasbih. Dan elektron yang berputar mengelilingi proton kerana dia bertasbih. Kerana dia bertasbihlah munculnya elektrisiti. Dan Allah mengatakan bukan saja bertasbih, mereka bersujud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wasyams wal qamar wan nujum wal jibal was sajar wad dawaba wa kasrun min nas. Wa kasrun min haqqan adzaba wa ma yuhni illa faman min krim. Innallaha yuhibbu yasha. Apakah kamu lihat bahawa seluruh langit dan bumi sedang bersujud kepada Allah? Matahari bersujud, bulan bersujud, bintang bersujud, gunung ganang bersujud, pohon bersujud, binatang melata sedang bersujud kepada Allah. Ramai manusia yang bersujud dan ramai manusia tidak bersujud, yang berhak azab Allah kata saja, dan siapa yang Allah hinakan dia, tiada siapa yang dapat muliakan dia. Ini ialah mereka sedang bersujud. Kita mengkaji peristiwa alam semesta yang Allah sebut nurihu bin ayatina, supaya kami perlihatkan ayat kami, sebab mereka sedang patuh pada Allah. Sami'na wa ta'na, dan berbagai-bagai galaksi di langit. Itulah yang kita harus ubah sistem kita. Tuan-tuan, mereka sedang bertasbih. Mereka sedang bersujud. Inilah sebabnya alam semesta berjalan dengan harmoni, sebab mereka patuh kepada Allah yang mencipta mereka. Ini yang kita nak sebut dalam kurikulum kita. Tetapi tak ada satu pun buku teks negara kita yang menuju ke arah ini. Tidak ada.
dan kita cuba buat di MRSM. Tetapi hanyalah ilusi semata-mata. Bukannya masuk dalam akademik, tapi hanyalah supaya dia baca Quran 1-2 juzuk, dan kita kata ulul albab, jauh daripada maksud yang sebenar. Tuan-tuan, kita belum bermula. Dan seluruh langit sedang bersujud, sedang bertasbih. Ini kita percepatkan pusingan galaksi, dia seperti itu. Mengelilingi satu makhluk di tengah-tengahnya, disebut sebagai black hole. Seluruh bintang berpusing mengelilingi black hole. Mereka sedang bersujud, bertasbih, sama seperti kita sedang bertalbiyah. Labbaik Allahu labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kita sedang berputar mengelilingi black stone, di atas mengelilingi black hole. Daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Anti-clockwise. Seluruh alam semesta bergerak daripada kanan ke kiri. Dan seluruh alam semesta kita tawaf daripada kanan ke kiri. Tak ada satu pun sistem dalam alam semesta kecuali kanan ke kiri. Kita mula dengan kanan, berakhir dengan kiri. Tapi British datang pada kita, dia ajar mula dengan kiri. Dalam kawat, dia sebut, dari kiri cepat jalan. Dia ajar anti sunatullah. Kita berjalan sebelah kiri, sedangkan Rasulullah sebut kita makan sebelah kanan. Mulakan kaki dengan sebelah kanan. Tapi British ajar kita sebelah kiri sampai hari ini. Kita menentang sunatullah. Dan alam semesta tunduk patuh pada Allah. Dan itulah yang kita nak sebut pada pelajar kita. Supaya apa yang Allah, falsafah yang Mi'raj, Isra Mi'raj, memperlihatkan keagungan ciptaan Allah di langit. Supaya kita dapat sampaikan kepada pelajar kita. Berakhir dengan subhanallah. Tetapi sayang, kita belajar di England, belajar di Amerika, semakin kita tinggi ilmu, semakin angkuh. Sebab kita tersalah paradigm dalam pendidikan kita. Dan oleh sebab itu, marilah kita kembali. Sekarang sudah ada usaha untuk menyampaikan dalam bentuk ulabab di universiti. Saya bagi kredit kepada UFC yang sedang berjuang untuk perkenalkan ulabab. Tetapi pensyarahnya tak tahu apa maksud ulabab. Mereka sudah ada pusat ulabab, tetapi apa nak ajar ulabab? Dan inilah yang menjadi dilema kepada negara kita. Mereka mula dengan universiti. Sepatutnya mereka mula dengan tadika. Dan kita memperkenalkan perlahan-lahan dengan sistem sunatullah. Dan saya bagi kredit sekali lagi kepada Universiti USIN, Universiti Sains Islam Malaysia, yang berbeza dengan Universiti USM di Pulau Pinang, sebab dia membawa dimensi kesepaduan antara nakli dan akli. Kita bagi kredit. Tetapi pensyarahnya juga tidak tahu bagaimanakah untuk mengajar dalam nakli dan akli. Sekarang kita sudah ada permulaan kepada satu perjalanan jauh. Dan tuan-tuan, itulah barangkali sebagai falsafah. Apabila kita membicarakan Isra Mi'raj, maka kita harus kembali pada acuan Islam yang kita telah tersasar jauh dalam sistem dekat kita. Mudah-mudahan usaha yang kecil ini telah bermula dan kita akan menjadikan kerjaan kita berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Dan saya minta maaf kalau terlanjut dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.